Bagi struktur penceritaan ataupun naratif struktur filem Rise of Red Lantern 1991 arahan Zhang Yimou, ia mengisahkan mengenai Song Lian, seorang wanita muda yang berusia 19 tahun, dipaksa untuk mengahwini Chen Zhoqian, iaitu ketua keluarga yang sangat kaya pada masa itu yang berusia 50 tahun. Song Lian dijadikan isteri keempat kepada Chen Zhoqian. Oleh kerana beliau sangat kaya, isteri-isteri beliau terpaksa untuk bersaing sengit demi mendapatkan perhatian suami mereka. Song Lian juga terpaksa belajar untuk bertahan dalam rumah tangganya yang sangat penuh dengan peraturan yang ketat, konflik dan ketegangan. Sebuah alegori ataupun metafora tersembunyi terhadap autoritarianisme ataupun fahaman yang menyokong campur tangan pihak berkuasa secara total terhadap pentadbiran negara. Dan politik seksual dikatakan terselit dalam filem ini kerana ia membahas tema seperti lelaki menjadi penjara bagi wanita, seks dan kekayaan. Seterusnya, filem Dilan 1990 arahan Fajar Bustami dan Vicky Baik yang dirilis pada tahun 2018 yang mengisahkan mengenai di sebuah sekolah menengah di Bandung, Dilan yang sangat tampan dan suka memberontak bersikap penuh kasih sayang terhadap pelajar baru yang bernama Milea yang sangat pemalu. Filem ini menyampaikan tema percintaan remaja. Pengarah ingin menyampaikan bagaimana manisnya percintaan sewaktu di alam persekolahan dan alam remaja, penuh dengan hadiah, kata-kata manis dan sebagainya. Rise the Red Lantern merupakan antara filem terbaik yang telah dihasilkan oleh Zhang Yimou. Apa yang menjadikan filem ini jauh lebih menarik daripada filem-filemnya yang lain adalah penggunaan visual component seperti warna, ruang, garis dan bentuk, rhythm dan juga pergerakan. Ton warna yang digunakan di dalam filem ini adalah berwarna merah, iaitu warna kegemaran Zhang Yimou. Maksud merah bagi Zhang Yimou adalah peringatan untuk kebebasan, kegembiraan dan juga aspirasi kepada manusia. Namun, dalam filem Rise the Red Lantern ini, warna merah membawa maksud yang sebaliknya, iaitu lebih jahat. Pencahayaan lampu merah dari tanglung itu menunjukkan kehebatan dan status bagi isteri kerana barang siapa yang dapat memasangnya, dia akan mendapat nikmat dari tuannya dan akan mendapat rawatan urutan kaki. Perkara tersebut bertujuan untuk melayani tuannya dengan lebih baik pada waktu malam dan hak untuk menentukan menu bagi seluruh isi rumah pada keesokan harinya. Dalam kata lain, warna merah ini sebenarnya membawa maksud perebutan kuasa di antara 4 orang isteri untuk mendapatkan nikmat dari tuannya. Seterusnya adalah pergerakan. Watak-watak yang bergerak dari pelbagai arah, iaitu dari kiri ke kanan, ke atas, ke bawah atau bergerak ke arah kamera, ini semuanya mempunyai makna tersendiri. Bagi pandangan saya, watak-watak dalam filem ini kebanyakannya bergerak secara natural kerana mereka bergerak dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan. Rise the Red Lantern merupakan satu filem yang mempunyai pelbagai jenis frame yang menunjukkan kecantikan dan keindahan atau dikenali sebagai mise en scene. Dalam filem ini, tanglung berwarna merah merupakan props utama yang digunakan sebagai tanda bahawa si suami akan tinggal bersama si isteri untuk beberapa hari sehingga tanglung merah tersebut diturunkan. Si suami ini ada 4 isteri. Filem ini juga mempunyai komposisi yang formal di mana kamera diletakkan di tengah-tengah frame secara statik dan tidak mempunyai banyak pergerakan yang memberi satu rasa seperti sedang menonton teater. Set yang dihias begitu rapi juga dapat dilihat di rumah Song Lian, iaitu isteri keempat si suami atau master. Walaupun set yang dilihatkan begitu terhad dan tidak banyak, masing-masing mempunyai cerita ataupun visual yang tersendiri. Contohnya, seni bina konkrit di luar rumah para isteri menandakan bahawa mereka sebenarnya berada di dalam penjara. Dapat kita perhatikan, setiap watak pasti mempunyai jarak yang agak jauh di antara mereka. Hanya sebahagian scene saja menunjukkan mereka itu duduk berapat. Jarak di antara watak ini menunjukkan setiap watak mempunyai agenda masing-masing. Apa yang menariknya, kita tidak pernah dilihatkan secara terang-terang watak si suami. Saya Sendeka Mona dan James Kunyu nombor metrik 69569. Saya ingin menceritakan tentang visual komponen filem Indonesia iaitu Dilan 1990 arahan PD Baik pada tahun 2018. Filem Dilan 1990 ini mengisahkan percintaan zaman sekolah antara Dilan dan Milea. Komponen visual iaitu ruang memberi penonton menjiwai filem Dilan 1990 ini kerana dapat menikmati dan melihat ruang-ruang persekitaran lokasi penggambaran. Garisan dalam filem adalah dua watak dalam agenda yang sama, haruslah menjaga hubungan kiri dan kanan antara satu sama lain.
Rhythm pula menentukan aliran cerita. Ini dapat memberikan penonton mengikut rentak dan irama jalan cerita yang ingin disampaikan dalam filem Dilan 1990. Visual pergerakan dapat dilihat melalui pergerakan green screen dalam babak di mana ibu Dilan memandu menjemput Milia pulang ke sekolah. Nada dalam filem memberi penonton merasakan jalan cerita yang ingin disampaikan. Jika nada yang disampaikan tidak sesuai dengan gambar, penonton tidak akan faham dengan jalan cerita tersebut. Miss Onsen merupakan satu visual yang dipersembahkan di dalam filem untuk memberitahu audiens mengenai makna yang terserat di dalam filem tersebut. Miss Onsen di dalam filem Dilan 1990 ini ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah setting. Babak bilik Dilan ditunjukkan. Di dalam bilik tersebut kita dapat lihat mereka meletakkan banyak buku-buku di sekeliling bilik tersebut. Jadi setelah kita melihat bilik beliau, kita dapat tahu bagaimana dia boleh menjadi seorang yang begitu romantis dan pemikirannya luas. Seterusnya adalah dari segi dekorasi dan kostum. Sebagai contoh, kita boleh lihat dari segi pakaian sekolah yang dipakai oleh Dilan dan Milia. Pakaian tersebut merupakan pakaian yang dipakai pada tahun 1990. Merupakan pakaian sekolah yang rasmi di Indonesia pada tahun 1990. Dan selain itu juga, motor yang dipakai oleh Dilan merupakan motor yang sangat banyak digunakan ketika itu. Jadi saya rasa pengarah filem telah banyak melakukan kajian untuk melakukan filem ini.